Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni cikgu nak ajar tajuk tambah masa yang melibatkan tahun dan bulan. Tapi sebelum itu, pada akhir pembelajaran, kamu semua seharusnya dapat menyelesaikan ayat matematik tambah masa yang melibatkan pecahan dan juga perpuluhan bagi hari dan jam. Kamu boleh rujuk buku teks tahun 5 muka surat 145 dan 146 sambil menonton video ini. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 145. Okey, bagi soalan 1A, tambah yang melibatkan pecahan tahun dan bulan. Tempoh pembinaan bagi 3 fasa projek perumahan indah adalah seperti yang berikut. Kita ada fasa 1 yang mengambil masa selama 1/2 tahun. Fasa 2 1/4 tahun dan juga fasa 3 mengambil masa selama 5 tahun 9 bulan. Jadi soalan nak kira jumlah tempoh bagi projek fasa 1 dan fasa 2. Jadi berdasarkan gambar kita lihat fasa 1 dan fasa 2. Jadi kita perlu tambah 2 1/2 tahun tambah 3 1/4 tahun. Soalan nak dalam tahun. Jadi ini kalau kamu lihat dalam pecahan, yang ini juga dalam bentuk pecahan, kita boleh selesaikan kedua-duanya tanpa kita perlu tukar unit sebab unit masih nak dalam tahun sama macam ni. Jadi kita selesaikan dahulu. Sebelum nak selesaikan kena samakan penyebut. 2 boleh jadi 4, kamu kena darab 2, darab 2. Jadi ini kita akan dapat pecahan yang baru iaitu 2/4 tahun tambahkan dengan 3/4 tahun. Bila penyebut dah sama, kita boleh tambah nombor bulat dan pengangka. 2 tambah 3 dapat 5. 2 tambah 1 dapat 3/4 tahun. Jadi jawapan kita 5/3/4 tahun. Mari kita lihat soalan 1B. Jumlahkan tempoh dalam tahun dan bulan bagi projek fasa 1 dan fasa 3. Dia nak jumlah bagi fasa 1 dan fasa 3. Jadi 2,5 tahun tambah 5 tahun 9 bulan. Soalan nak dalam tahun dan bulan. Jadi kalau kita tengok yang ini memang dah dalam bentuk tahun dan bulan. Jadi kita tak perlu tukar unit. Yang perlu tukar unit adalah 2 1/2 tahun. Caranya kita perlu pecahkan 2 1/2 tahun ni menjadi 2 tahun tambah 1/2 tahun. 2 tahun ni kita biarkan sebab dia nak dalam tahun dan bulan. Tapi 1/2 tahun ni kita perlu tukar kepada bulan. Kita tahu 1 tahun 12 bulan. Jadi kalau setengah tahun bermaksud 1/2 darab 12 bulan. 2 dengan 12 boleh dimasukkan guna sifar 2 dapat 1. 12 bahagi 2 dapat 6. Jadi kamu darabkan 1 darab 6 bulan. Kamu gabungkan saja jadi 2 tahun 6 bulan. Ini bukan jawapan akhir sebab kita perlu tambah dengan 5 tahun 9 bulan. Kamu boleh tambah dalam jadual tahun dan bulan seperti yang ditunjukkan. 2 tahun 6 bulan tambah 5 tahun 9 bulan. Kamu akan dapat 7 tahun 15 bulan. Okey murid-murid, 15 bulan dah lebih daripada 12 bulan. Jadi kita tak boleh biarkan jawapan lebih daripada 12 bulan dalam rumah bulan ni. Jadi langkah dia kamu kena tolak 12. Kita buang 12 bulan
dan kita masukkan ke rumah tahun jadi tambah 1. Okey, kamu tolak 12 bulan, masukkan ke rumah tahun, dia jadi tambah 1. 15 tolak 12, 3. 7 tambah 1, 8. Keluarkan jawapan. Jadi 8 tahun, 3 bulan. Okey, soalan 2A, muka surat 146. Berpandukan risalah, jumlahkan tempoh bagi kursus komputer peringkat asas dan lanjutan. Okey, peringkat asas tempohnya selama 1.25 tahun. Kursus komputer bagi peringkat lanjutan mengambil masa 1.5 tahun dan kursus komputer peringkat profesional mengambil masa 5/6 tahun. Soalan nak jumlahkan tempoh bagi peringkat asas dan lanjutan. Jadi 1.25 tahun tambah 1.5 tahun. Ini dalam bentuk perpuluhan, ini juga dalam bentuk perpuluhan. Kamu boleh terus tambah dalam bentuk lazim. Jangan lupa untuk tambah sifar. So, kamu akan dapat jawapan 2.75 tahun. Soalan nak dalam tahun, jadi kita tak perlu tukar unit. Jadi inilah jawapan akhir kita. Soalan seterusnya, 2B. Berapakah tempoh kursus komputer peringkat asas dan profesional? Beri jawapan dalam tahun dan bulan. Peringkat asas dan profesional. Maksudnya kita perlu tambah 1.25 tahun dan 5/6 tahun. Soalan nak dalam tahun dan bulan. Ini perpuluhan tahun. Maksudnya kita perlu tukar ke tahun dan bulan. Yang ini pula pecahan tahun. Juga sama perlu tukar dalam tahun dan bulan. Okey, mula-mula kita tukarkan yang 1.25 tahun ni terlebih dahulu. Langkahnya kamu salin dan pecahkan dia jadi 1 tahun tambah 0.25 tahun. Kemudian 1 tahun ni kita biarkan. Kita tahu 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Maka kalau 0.25 tahun nak tukar kepada bulan, kita kena darab dengan 12 bulan. Okey. Kamu boleh gunakan kaedah lattice untuk menyelesaikan darab 12 bulan ni. Kamu akan dapat jawapannya adalah 3 bulan. Okey, kita gabungkan dia jadi 1 tahun 3 bulan. Ini belum jawapan akhir. Kita perlu tukar 5/6 tahun ni ke dalam bulan. Okey, mula-mula kamu salin. Disebabkan dia tak ada nombor bulat dekat sini, maka kita tak perlu nak pecahkan dia. Jadi pecahan ni kita terus darab dengan 12 bulan untuk dapat jawapan dalam bulan lah. 6 dengan 12 boleh dimasukkan. Jadi 5 darab 2 bulan bersamaan dengan 10 bulan. Sekarang soalan suruh kita tambah 1 tahun 3 bulan tambah 10 bulan. Kamu boleh tambah dalam jadual. 1 tahun 3 bulan tambah 10. Kamu akan dapat 1 tahun 13 bulan. Ingat murid-murid, jangan biarkan jawapan kamu lebih daripada 12 bulan. Kalau jawapan ini sama ada 12 ataupun lebih, kita perlu tolak 12 bulan. Dan 12 bulan tu masukkan ke rumah tahun, dia akan jadi 1 tahun. Tambah dengan 1. 13 tolak 12 dapat 1. 1 tambah 1 jadi 2. Jangan biarkan jawapan dalam jadual. Perlu keluarkan jawapan jadi 2 tahun 1 bulan. Baiklah murid-murid, ini sahaja video cikgu pada hari ini. Cikgu tinggalkan kamu dengan 4 soalan. Kamu boleh buat latihan buku teks muka surat 153. Latihan cuba ini. Soalan 1 E, soalan 2 D, E dan soalan 3 C.
Terima kasih kerana telah menonton video cikgu ini. Kalau kamu rasa video hari ini sangat bermanfaat buat kamu, kamu boleh tolong cikgu dengan tekan butang subscribe, like, share ataupun komen. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.